warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, mengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sejarah Islam sebagai lanjutan ataupun kesinambungan daripada sirah para sahabat yang pernah menjadi khalifah dan sebelum itu sirah Nabi SAW. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita kali ini di pertengahan bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Kita masih membincangkan tentang beberapa orang sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu. Selain daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ada beberapa orang lagi sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu. Dalam pertemuan kita pada 2 minggu lepas, kita telah bincang 2 sahabat Nabi yang pernah dilantik menjadi penulis wahyu. Yang pertama, Zaid bin Thabit, dan yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Malam ini kita sambung sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu yang ketiga, iaitu Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Kata pengarang kitab kita ini, latar belakang Muaz bin Jabal. Sahabat-sahabat Nabi ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan radhiyallahu anhum. Semoga Allah redha kepada mereka. Perkataan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma dan radhiyallahu anhum, itu kita kena tahu makna dia sedikit sebanyak. Sama macam kita sembahyang jenazah. Itu solat jenazah kan? Tuan Haji Abdan tahu. Bila kita solat jenazah, ada jenazah yang kita doa untuk dia dengan doa Allahumma ighfir lahu. Ada jenazah yang kita berdoa dengan Allahumma ighfir laha. Ada jenazah yang kita berdoa dengan Allahumma ighfir lahu. Jadi kena tahu makna itu sikit sebanyak. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya ataupun dia. Nya ataupun dia tu merujuk kepada orang lelaki, maka kita sebut Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Nya tu lelaki. Kalau jenazah orang perempuan, kita tukar je lah, Allahumma ighfir laha. Hu tu tukar jadi ha, ya Allah ampunkanlah dosanya, iaitu orang perempuan. Nya tu orang perempuan, jadi tukar je hu dengan ha. Ya.
Kalau jenazah tu depan kita ni ramai, 4-5 orang meninggal, jadi kita sembahyang jenazah tu ramai, budak ada, laki ada, perempuan ada, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunkanlah dosa mereka. Hum tu mereka. Begitulah gelaran-gelaran yang kita berikan kepada sahabat Nabi. Bukan kita berikan, Allah juga berikan gelaran itu kepada sahabat-sahabat Nabi. Selepas daripada nama sahabat Nabi, di belakang tu kita sebut apa dia? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah redha kepadanya, dia. Kalau sahabat Nabi itu di kalangan orang perempuan, contohnya isteri Nabi, hadis tu diriwayatkan oleh isteri Nabi, Aisyah. Jadi di belakang tu kita sebut radhiyallahu anha. Hu tukar jadi ha. Radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya. Bezanya hu yang pertama tadi untuk orang lelaki, hu tu maknanya nya ataupun dia. Yang kedua ha pun maknanya nya, dia, iaitu orang perempuan. Kalau sahabat Nabi itu ramai, kita sebut radhiyallahu anhum, semoga Allah redha kepada mereka semua. Tapi ada satu lagi yang tuan-tuan kena teliti, ya, ni ilmu lah ni. Perkataan radhiyallahu anhuma, ada nama sahabat Nabi kemudian sekali dengan bin. Contoh sahabat Nabi, an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Huma maksudnya apa dia? Mereka berdua. Semoga Allah redha kepada mereka berdua, kepada Abdullah dan kepada ayahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha kepada mereka berdua. Hu laki, ha perempuan, huma mereka berdua. Yang paling menarik sekali, kadang-kadang kita baca hadis Nabi, ada nama sahabat Nabi tu, bin sekali dengan ayah dia, tapi tak disebut radhiyallahu anhuma, disebut radhiyallahu anhu saja, semoga Allah redha kepadanya. Ayah dia tak termasuk. Ayah dia tak termasuk. Kalau kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa beberapa nama seperti itu. Nama dia bin kepada ayah dia. Sepatutnya radhiyallahu anhu malah semoga Allah redha kepada mereka berdua. Tak. Dia hanya tulis radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Dia saja, ayah dia tak. Sebabnya sebab apa? Tak. Sebab ayah dia belum memeluk Islam, dia tak masuk Islam. Bila tak masuk Islam, maka kita sebut radhiyallahu anhu, Allah redha kepadanya, dia seorang. Ayah dia tak. Tu kena tahu masuk-masuk tu lah. Baik. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu. Selain daripada yang kita baca pada 2 minggu lepas, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab, malam ni kita tengok yang ketiga, Muaz bin Jabal. Nama asalnya iaitu Abu Abdurrahman Muaz ibnu Jabal ibnu Amir ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Gelaran kat belakang. Maknanya Muaz bin Jabal ni orang Ansar. Sebab tu belakang tu ada perkataan Al-Ansari, dia orang Ansar. Lepas tu ada lagi gelaran dia, Al-Khazraji, dia orang Khazraj. Kita ceramah awal Muharram kan, ceramah Ma'al Hijrah. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, di Madinah ketika itu ada dua kabilah yang paling besar lah, kabilah yang berpengaruh. Yang pertama kabilah Aus, yang kedua kabilah Khazraj. Ini dua kabilah ataupun dua kuah besar di Madinah. Dan dua kabilah ni tak baik, dua-dua bergaduh. Rupanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj tu, ya, puak Aus dan puak Khazraj tu
Aus dan Khazraj tu nama orang, adik-beradik. Aus dengan Khazraj tu abang dengan adik, bergaduh berpuluh tahun, akhirnya berpisah, bergaduh. Aus dengan Khazraj tu bergaduh, mereka ni dua beradik. Akhirnya bila dah bergaduh, tak berkawan lama lah, jadilah satu puak, pengikut-pengikut Aus, pengikut-pengikut Khazraj. Jadi satu puak yang besar di Madinah. Takdir Allah, sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dua puak ni memeluk Islam. Beberapa orang. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dua puak ni ada yang memeluk Islam, beberapa orang. Bila mereka memeluk Islam, musim haji, mereka datang ke Mekah. Akhirnya Nabi bertemu dengan mereka, ajak mereka memeluk Islam. Ada beberapa orang di kalangan orang Aus dan orang Khazraj sedia memeluk Islam. Akhirnya mereka balik ke Madinah, balik ke tempat asal mereka. Mereka yang sebarkan Islam di Madinah sebelum Nabi hijrah ke tempat mereka. Ada beberapa belah orang. Akhirnya bila Nabi hijrah ke Madinah, orang yang berhijrah bersama dengan Nabi ini kita sebut orang muhajirin, orang yang berhijrah. Muhajirin maknanya orang yang berhijrah. Orang Aus dan orang Khazraj tadi, bila mereka dah memeluk Islam dan mereka ni dah pernah bergaduh, punya lama, berpuluh tahun dah pernah bergaduh, berbelah-belah kali berperang di antara dua puak ni. Akhirnya bila dua puak ni memeluk Islam, Nabi satukan mereka, Nabi saudarakan mereka. Nabi panggil mereka Ansar, penolong. Kerana mereka lah yang tolong, sambut, layan orang-orang muhajirin. Siapa dia? Qabilah Aus dan Khazraj. Itulah orang Ansar. Jadi Muaz bin Jabal ni, dia orang Ansar, orang Madinah, dan dia daripada Qabilah Khazraj. Sebab tu gelaran nama dia Al-Ansari Al-Khazraji. Gelaran Muaz bin Jabal, ya. Baik. Dia orang Ansar dan dia daripada Qabilah Khazraj. Muaz dilahirkan 20 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Nabi berhijrah, umur Nabi penghujung 52 lebih kurang, ya. Nabi berhijrah ke Madinah, umur Nabi penghujung 52 ataupun tahun ke-13 kenabian. Jadi Muaz bin Jabal ni dia lahir bila? 20 tahun sebelum peristiwa hijrah. 20 tahun sebelum peristiwa hijrah dia dilahirkan, iaitu bersamaan tahun 603 Masihi. Muaz meninggal dunia di pinggir Jordan, iaitu satu kampung yang hari ini bernama Amwas di Jordan. Dan jenazah beliau dikebumikan di Ghurabistan pada tahun 18 Hijrah bersamaan tahun 639 Masihi, tanpa meninggalkan seorang pun anak. Muaz bin Jabal ni tak ada anak. Kalau tuan-tuan masih ingat, bila bermula PKP itu 18 Mac 2020, saya ada buat tazkirah itu, buat tazkirah online pun saya buat. Saya share sikit sejarah penyakit merebak yang pernah berlaku dalam sejarah. Penyakit merebak yang menyebabkan kematian beribu-ribu ni bukan kali pertama. Beratus tahun dulu dah pernah berlaku, ya. Terdekat sikit dengan kita penyakit AIDS, kan, kolera, taun. Beratus tahun dulu dah ada dah penyakit ni, ya. Hak pelik-pelik yang merebak sehingga jumlah kematian puluh-puluh ribu ni dah ada dah. Antaranya di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Islam dah berkembang sampai ke bumi Syam, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Sayyidina Umar jadi khalifah. Akhirnya merebak penyakit taun. Ya, yang dikelali sebagai taun Amwas, merebak pada waktu itu. Sehingga banyak tempat-tempat tertentu yang Sayyidina Umar tak boleh nak pergi masuk, kerana Sayyidina Umar berpegang kepada hadis Nabi. Nabi kata bila berlaku wabak penyakit di sesuatu tempat, orang luar jangan masuk ke dalam kawasan berlaku penyakit, dan orang yang duduk dalam tempat berlaku penyakit jangan lari keluar. Ini SOP Nabi. Zaman moden ni baru kita tahu SOP, orang luar tak boleh masuk kawasan wabak, orang duduk dalam kawasan wabak tak boleh lari keluar. Ini ajaran Islam.
Bukan WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia buat. Ni Nabi ajar. Orang yang duduk di luar jangan masuk tempat berlaku penyakit. Orang yang duduk dalam tempat berlaku penyakit jangan lari keluar. Kalau dia takut mereka datangkan mudarat di tempat yang baru, mereka bertahan di situ. Jaga diri, kawal diri mereka di tempat tu. Jangan keluar. Kuarantin di situ. Jadi kuarantin ni benda Nabi ajar. Kita tak boleh masuk ke tempat berlaku penyakit ni, Nabi ajar, Islam ajar. Bukan baru tahu 2020 ni orang ajar. Islam ajar begitu. Akhirnya tahun yang berlaku di zaman Sayyidina Umar tu mengorbankan kira-kira 25,000 orang. Jadi mati jumlah besar-besar ni dah ada dalam zaman dulu, 25,000 orang. Dan antara sahabat Nabi yang meninggal dunia kerana wabak tahun di zaman Sayyidina Umar itu ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni meninggal dunia wabak tahun itu, ya. Kemudian ada lagi beberapa orang sahabat Nabi yang terkenal yang meninggal dunia kerana wabak tahun itu. Syarahbil bin Hasanah, ya, ada beberapa orang lagi sahabat Nabi. Baik. Jadi Muaz bin Jabal tak ada anak. Muaz ni merupakan tokoh di kalangan para sahabat yang penuh dengan jasa dan seorang yang unggul, ada kewibawaan. Beliau masuk Islam umur 18 tahun. Masuk Islam umur 18 tahun. Antara lain, Muaz bin Jabal ni terkenal sebagai salah seorang sahabat yang alim. Tanya bab-bab hukum hakam, bab-bab Quran, apa semua ni dia mahir. Muaz merupakan seorang yang bijaksana, akhlaknya bagus, mulia, amanah, ya. Orang segan, semua golongan, semua peringkat segan dengan dia. Dan dia seorang yang sangat pemurah. Disebabkan cerdik dia, pintar dia, ilmu pengetahuan dia tinggi, ya, merupakan seorang sahabat yang mahir dalam ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dia hafal Quran, banyak hafal Quran. Maka waktu Nabi hidup, Nabi pernah lantik Muaz bin Jabal jadi mufti dan gubernur di negara Yaman. Pernah jadi mufti, pernah jadi gubernur di negara Yaman waktu Nabi masih hidup, ya. Dan Nabi utuskan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman sebagai seorang pendakwah, sebagai tempat rujukan bagi orang Islam di Yaman, iaitu bila Islam tersebar ke Yaman pada tahun 10 Hijrah. Jadi bila Islam sudah tersebar ke Yaman pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi pun hantar Muaz bin Jabal jadi tok guru di sana, jadi rujukan kepada orang Islam di sana, ya. Baik. Apa bukti Muaz bin Jabal ni pakar dalam bidang fiqh, dalam bab-bab hukum hakam ni? Apa bukti dia? Bukti dia, bila Nabi nak hantar dia, Nabi beri kepercayaan kepada dia pergi ke Yaman sebagai mufti, sebagai tempat rujukan kepada orang Islam di Yaman. Nabi buat temuduga dulu, nak test tahap kemampuan Muaz bin Jabal. Sebelum Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi buat ujian dulu, nak tanya, nak tengok kemampuan dia bagaimana dia nak hadapi masalah hukum hakam. Baik. Nabi uji Muaz bin Jabal ini. Peristiwa ini ada disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Nabi panggil Muaz bin Jabal. Nabi sebut pada Muaz bin Jabal, bagaimana nanti engkau akan memutuskan sesuatu hukum apabila dibawa kepada engkau sesuatu permasalahan. Bagaimana kamu nak keluarkan hukum? Kalau ada orang datang jumpa kamu, tanya sesuatu masalah, kamu nak keluarkan hukum macam mana? Maka Muaz bin Jabal jawab kepada Nabi, aku akan memutuskan hukum berdasarkan apa yang ada dalam kitab Allah. Apa yang ada dalam Quran, yang itulah aku akan putuskan. Maka Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, bagaimana kalau permasalahan tu hukum dia tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitab Allah, kamu nak berhukum bagaimana? Maka kata Muaz bin Jabal, aku akan berhukum apa yang ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi. Kemat jawapan Muaz ni. Lalu Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, bagaimana kalau permasalahan yang diajukan kepada kamu itu, orang jumpa kamu tanya masalah tu dalam kitab Allah pun tak ada jawapan, dalam hadis Nabi pun tak ada jawapan, kamu nak berhukum macam mana? Maka kata Muaz bin Jabal, aku akan berijtihad dan aku tidak akan mengabaikan perkara tersebut atau membenarkan perkara tersebut begitu saja. Aku tak akan biarkan benda tu, tak akan benarkan begitu saja. Aku akan cari jawapan. Caranya boleh, aku berijtihad.
Maka orang yang ada kemampuan untuk berijtihad ni kita gelar dia mujtahid. Orang yang mampu mengeluarkan hukum terhadap sesuatu benda baru yang tak ada benda itu secara jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran tak sebut benda itu secara jelas. Dalam hadis Nabi pun tak sebut benda itu secara jelas. Maka ulama-ulama yang pakar ada kemampuan untuk berijtihad, dia berijtihad. Bila dia ada kemampuan untuk berijtihad, maka kita gelar dia mujtahid. Kerana kepakaran dia dalam bidang Quran, kepakaran dia dalam bidang hadis, bila jumpa sesuatu masalah, dia tahu bagaimana nak keluarkan hukum. Banyak benda baru pada hari ini yang tak ada dalam Quran. Banyak benda baru, masalah-masalah baru pada hari ini yang tak ada dalam hadis Nabi. Masalah perjudian yang berlaku di zaman moden pada hari ini, bentuk-bentuk judi itu dah macam-macam. Bentuk-bentuk perjudian itu dah macam-macam. Bentuk-bentuk pertaruhan yang ada pada hari ini dah macam-macam. Yang satu waktu dulu sebahagian benda itu tak ada di zaman Nabi hidup. Maka macam mana ulama nak keluarkan fatwa, nak keluarkan hukum terhadap benda-benda baru yang baru muncul di zaman moden pada hari ini, zaman hari ini? Maka pandai-pandai mereka keluarkan hukum? Tak. Mereka akan cari ayat-ayat Quran yang ada kaitan sedikit sebanyak dengan masalah itu. Ada tak ayat-ayat Quran yang ada kena-mengena dengan masalah ni? Kumpul dulu. Walaupun ayat tu tak secara langsung, tapi ada kena-mengena dengan masalah tu, kumpul dulu. Kumpul dulu ayat-ayat Quran. Lagi, cari pula hadis-hadis Nabi. Ada tak hadis-hadis Nabi yang ada kena-mengena sikit dengan masalah ni? Kumpul dulu. Lepas kumpul ayat Quran yang ada, kumpul hadis-hadis Nabi, dengan kefahaman sahabat-sahabat Nabi, dengan kefahaman para ulama terhadap ayat-ayat Quran itu, bagaimana tafsirannya, bagaimana huraiannya, hadis Nabi itu bagaimana tafsirannya, bagaimana huraiannya, barulah mereka berijtihad, keluarkan hukum. Bukan main keluar hukum ikut akal, ikut otak, itu tak. Mereka akan cari juga ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang ada kaitan sedikit sebanyak dengan masalah itu. Contoh macam hari inilah, ini sensitif sikit lah kan? Rokok tak ada zaman dulu. Maka bagaimana ulama keluarkan fatwa? Carilah ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan rokok, hadis-hadis Nabi yang ada kaitan dengan rokok, masalah mudarat, masalah kesihatan, masalah membazir segala macam, barulah ulama keluarkan fatwa. Maka ada sebahagian yang keluarkan fatwa haram, ada sebahagian yang keluarkan fatwa makruh. Maka ada sebab-sebab dia begitu. Termasuklah benda-benda berkaitan dengan perjudian, pertandingan-pertandingan hak pelik-pelik yang muncul zaman moden pada hari ini, ya. Maka ulama berijtihad. Di kalangan sahabat Nabi ini yang ada kemampuan untuk berijtihad terhadap benda-benda baru ini yang muncul, Muaz bin Jabal. Jadi bila Muaz bin Jabal jawab macam tu, tuan-tuan sekalian, Nabi tengok, oh kemas. Ada masalah, rujukannya Quran. Kalau tak ada, rujukannya hadis. Kalau tak ada dalam hadis, aku akan berijtihad. Aku tidak akan mengabaikan, membiarkan masalah itu begitu saja, dan aku tidak akan mudah-mudah untuk membenarkan begitu saja. Aku akan cari juga jawapannya dengan ijtihad. Bila Muaz bin Jabal sebut itu, Nabi tepuk dada Muaz. Nabi kata dia, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Nabi tepuk dada Muaz. Nabi kata dia, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Taufik yang bagaimana? Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah pun redha dengan jawapan daripada Muaz. Allah beri taufik kepada Muaz, dia memberi satu jawapan yang Nabi pun redha dengan jawapannya. Apa dia? Ada masalah, rujuk Quran. Tak jumpa, rujuk hadis. Kalau tak jumpa juga, Muaz takkan biarkan masalah tu berlalu begitu saja. Dia akan berusaha untuk berijtihad. Maka Nabi tepuk dada Muaz, Nabi puji dia. Bila Muaz nak pergi ke Yaman, antara pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal, Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Wahai Muaz, kamu kena takut terhadap doa orang yang kena zalim, kerana di antara doanya dengan Allah tidak ada sebarang hijab yang menghalang.
Kamu kena takut terhadap doa orang yang kena zalim. Hati-hati, jangan buat zalim pada orang. Kerana di antara doanya dengan Allah tidak ada sesuatu hijab yang menghalang. Hijab ni maknanya dinding. Hijab ni maknanya dia tabir. Ni hijab yang menghalang kita untuk masuk ke sebelah, kerana ada hijab. Macam tu juga bila kita berdoa. Bila kita berdoa ni, kadang-kadang doa kita ni banyak hijab, banyak penghalang. Kerana dia dosa kita, maksiat kita, menyebabkan doa kita tu nak naik kepada Allah tu macam-macam, nak kena tapis dulu. Macam-macam tapisan nak doa kita tu sampai kepada Allah. Kerana diri kita tak betul lagi, ibadat tak bagus, akhlak buruk, maksiat banyak, maka angkat tangan doa kepada Allah tak mujarab, tak mustajab. Kalau ni banyak hijab, banyak tapisan, halangan-halangan. Bukan Allah Ta'ala tak nak makbulkan doa kita, tapi kadang-kadang tu ada penghalang-penghalang daripada doa kita tu sampai kepada Allah. Tapi untuk orang yang dizalimi, tidak ada hijab, tidak ada sebarang penghalang. Maka Nabi pesan kepada Muaz, takutlah terhadap doa orang yang kena zalim, kerana di antara doanya dengan Allah tidak ada sebarang hijab yang menghalang. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi sebut takutlah terhadap doa orang yang dizalimi walaupun dia seorang yang kafir. Kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah, doanya tidak ada hijab yang menghalang. Dia orang kafir, jiran kita, baik dengan kita, perangai apa elok baik, tiba-tiba kita pergi buat perangai buruk pada dia. Kan? Pergi pancit tayar kereta dia tu, pergi baling racun ke rumah dia ke apa. Kenapa dia kafir? Padahal dia elok, dia tak ada kacau kita pun. Maka kalaulah dia marah sungguh ketika itu dan dia angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah boleh makbulkan doa dia. Apatah lagi kalau kita buat zalim terhadap sesama orang Islam. Sesama orang Islam pula, orang Islam yang baik, yang hubungannya dengan Allah cukup rapat, tiba-tiba buat jahat pada dia, hati-hati. Dia tak balas kejahatan kita, dia angkat tangan berdoa kepada yang Maha membalas, bermakna kita cari sakit. Kita buat jahat pada orang, dia balas, banyak mana sangat dia boleh balas. Tapi kalau dia tak balas, dia angkat tangan serah kepada yang Maha membalas, itu lagi penyakit. Dan yang paling bimbang, kalau Allah balas hukuman tu bukan di atas dunia. Kalau Allah balas pada kita hukuman atas dunia, sakit, masuk hospital, ada lagi orang tengok, boleh lawat, ada doktor. Tapi kalau Allah balas hukuman pada hari akhirat, itu cari sakit jawabnya. Kerana pada hari akhirat tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk mewakili kita untuk bela kita. Hati-hati terhadap doa orang yang kena zalim. Ini di antara pesanan Nabi kepada Muaz waktu nak hantar dia ke Yaman, nak utus dia ke Yaman. Dan Nabi juga sebut kepada Muaz, wahai Muaz, mungkin selepas daripada tahun ini kamu tidak bertemu lagi dengan aku. Oh, ini ucapan Nabi yang menyebabkan Muaz tak tahan mengalir air mata. Kerana Nabi sudah dapat isyarat, tanda-tanda bahawa dia dengan Allah dah semakin dekat, dah makin dekat untuk wafat. Maka bila Muaz, Nabi nak utus ke Yaman, Nabi sebut pada Muaz, wahai Muaz, mungkin lepas ni kamu tak bertemu lagi dengan aku. Kamu pulang ke Madinah, datang ke Madinah, nanti kamu hanya lintas perkuburanku. Ternyata Muaz bin Jabal duduk di Yaman, ya, sampailah Abu Bakar naik jadi khalifah. Dia balik ke Madinah, Nabi dah tak ada dah. Waktu tu Abu Bakar dah jadi khalifah, ya. Muaz kembali ke Madinah buat seketika untuk menyertai dan bersama-sama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memerangi penduduk Syam. Dalam konteks lain pula, semasa hayatnya Muaz banyak sekali berjasa dan memberi sumbangan dalam Islam, serta meninggikan dan mengembangkan agama Islam yang maha suci. Antaranya Muaz bin Jabal, macam juga Zaid bin Thabit, macam juga Ubay bin Ka'ab. Maksudnya boleh, dia banyak bersama dengan Nabi dalam peperangan-peperangan, ya. Muaz bin Jabal pun banyak terlibat dalam peperangan. Antaranya Muaz bin Jabal terlibat dalam peperangan bersama dengan Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dengan perang Ahzab itu sama, dan beberapa perang-perang yang lain. Baik. Dan Muaz merupakan salah seorang di kalangan 70 orang Ansar, 70 orang Madinah yang pernah datang ke Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ya. Tahun ke-10 kenabian, Allah Ta'ala uji Nabi
Abu Talib meninggal, saudara Nabi yang banyak bela Nabi, tapi mati tak masuk Islam. Tahun ke-10 kenabian juga Allah Ta'ala uji Nabi. Khadijah, isteri Nabi yang cukup Nabi sayang, pengorbanannya tinggi, meninggal. Akhirnya Nabi keluar berdakwah ke Taif. Layanan penduduk di Taif cukup buruk, lempar Nabi dengan batu, kayu, sampai Nabi keluar dari Taif berdarah-darah. Balik dari Taif, berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah bawa Nabi melihat dunia yang lebih luas, syurga, neraka, nak beri semangat baru kepada Nabi. Balik daripada Isra dan Mi'raj, Nabi dapat semangat. Nabi berdakwah kepada jemaah haji yang datang ke Mekah pada musim haji, masuk ke kemah-kemah mereka pada musim haji. Dapat satu kabilah daripada Madinah nak peluk Islam, kabilah Aus yang saya cerita tadi. Tahun ke-11 musim haji, Nabi masuk lagi ke kemah mereka, perkenalkan diri. Majoritinya tolaklah, tapi dapat satu lagi kabilah daripada Madinah juga, kabilah Khazraj. Tahun ke-10 kabilah Aus ada 4-5 orang. Tahun ke-11 dapat kabilah Khazraj. Kemah-kemah lain semua tolak Nabi. Tahun ke-12 kenabian, kabilah Aus dan kabilah Khazraj datang ke Mekah sekali lagi musim haji. Jumlah mereka makin bertambah. Jumpa Nabi senyap-senyap untuk berbai'ah depan Nabi. Tahun ke-12 kenabian. Bai'ah ni maknanya ikrar, janji, tak setia. Berbai'ah depan Nabi senyap-senyap. Di mana? Bukit Aqabah, dekat Mekah. Namanya Bai'ah Aqabah 1. Tahun ke-13 kenabian, musim haji juga, ada beberapa orang di kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj daripada Madinah datang lagi ke Mekah musim haji. Jumlahnya makin bertambah. Mereka kali ini nak jumpa lagi Nabi, senyap-senyap juga, nak berbai'ah depan Nabi kali kedua di Bukit Aqabah. Namanya Bai'ah Aqabah 2. Dalam Bai'ah Aqabah kali kedua itu, ikrar, janji taat setia kali kedua dibuat di Bukit Aqabah. Tahun ke-13 kenabian itu, Mu'az bin Jabal salah seorang daripada 70 yang datang tu. Daripada 70 orang yang datang waktu Bai'ah Aqabah kali kedua tu, daripada 70 orang yang datang Bai'ah Aqabah kali kedua di Bukit Aqabah tahun ke-13 kenabian tu, dalam 70 orang tu salah seorangnya adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Maksudnya dia masuk Islam waktu itu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia di kalangan 70 orang yang datang daripada Madinah berbai'ah dengan Nabi, ya, tahun ke-13 kenabian. Bai'ah Aqabah kali kedua di Bukit Aqabah. Baik. Selain daripada bertindak sebagai salah seorang penulis wahyu dan penghafaz Al-Quran, Mu'az juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dalam kitab hadis Imam Bukhari, ni kitab hadis yang terkenal lah ni, kitab hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dan kitab hadis Imam Muslim, ni kitab hadis yang kedua terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan sumbernya daripada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal meriwayatkan daripada Nabi, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dalam kitab Imam Bukhari, dalam kitab Imam Muslim itu ada sebanyak 157 buah, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal ada 157 buah. Baik. Yang terakhir sekali, penulis wahyu yang keempat. Penulis wahyu yang keempat iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah anak pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni lawan Nabi lama. Abu Sufyan lawan Nabi lama. Dia tak masuk Islam di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, sampai tahun ke-8 hijrah. Tahun ke-8 hijrah, Nabi bawa 10,000 tentera Islam masuk ke Mekah. Waktu tu baru Abu Sufyan serah dia. Abu Sufyan ni salah seorang pemimpin Mekah. Abu Jahal mati lama dah. Abu Jahal mati dalam perang Badar tahun kedua hijrah. Jadi lepas Abu Jahal mati, yang sambung pimpin Mekah Abu Sufyan. Tahun 8 hijrah, Nabi daripada Madinah bersama 10,000 tentera Islam masuk ke Mekah. Waktu tu Abu Sufyan tak mampu nak lawan dah, serah diri. Waktu tu Abu Sufyan memeluk Islam. Jadi Abu Sufyan ni orang politik, orang besar, pemimpin Mekah. Dia ada anak nama Muawiyah.
Muawiyah ni lah yang kita bincang pada malam ni. Muawiyah anak kepada Abu Sufyan. Muawiyah ni salah seorang penulis wahyu, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama penuhnya Muawiyah ibnu Salihah ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul Syam ibnu Abdul Manaf Al-Quraisy, orang Quraisy, orang Mekah. Nabi pun orang Quraisy lah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan di kota Mekah pada tahun 20 sebelum berlaku hijrah Nabi ke Madinah. Ini lebih kurang macam Muaz bin Jabal tadi juga. Lahir 20 tahun sebelum peristiwa hijrah, ya. Sama, Muawiyah pun sama. Baik, Muawiyah inilah orang yang mengasaskan kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, Syria. Kita bincang sebelum ni kan, sejarah khalifah-khalifah tu, ya, sejarah khalifah-khalifah. Zaman Abu Bakar, Islam tersebar banyak tempat. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Islam tersebar banyak tempat. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, Islam tersebar lagi banyak tempat. Di bawah khalifah ada gubernur. Bila Islam tersebar ke satu tempat, khalifah akan lantik gubernur. Gubernur di Mesir, gubernur di Yaman, gubernur di Syam. Ada kan gubernur-gubernur gitu bawah dia. Khalifah besar lah. Bawah-bawah dia ni gubernur, ketua menteri, yang merupakan wakil kepada khalifah. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, Sayyidina Osman lantik Muawiyah ni yang kita bincang pada malam ni. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, Sayyidina Osman lantik Muawiyah jadi gubernur di Syam. Syam pada hari ini tu negara Syria. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon, sekitar dia tu, itu disebut sebagai bumi Syam. Jadi zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, Sayyidina Osman lantik Muawiyah tadi jadi gubernur di Syam. Dia punya pejabat pusat pemerintahan dia tu kat mana? Dekat Damsyik. Damsyik itu ibu negara Syria pada hari ini lah. Baik. Bila Sayyidina Osman meninggal dunia, naik Sayyidina Ali jadi khalifah. Zaman Sayyidina Ali ni kan zaman konflik, bertempur di antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi kerana fitnah musuh-musuh pada waktu itu. Sayyidina Ali punya pasukan pernah berperang dengan pasukan isteri Nabi, Aisyah. Pasukan Sayyidina Ali pernah berperang dengan pasukan Muawiyah, gubernur di Syam. Dia jadi gubernur dilantik zaman Sayyidina Osman. Jadi bila Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Ali pernah berperang dengan pasukan Aisyah. Pasukan Sayyidina Ali pernah berperang dengan pasukan Muawiyah, perang saudara sesama Islam kerana fitnah pada zaman tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali terbunuh. Dia mati kena bunuh. Bila Sayyidina Ali mati kena bunuh, orang Islam lantik siapa jadi khalifah berikutnya? Anak Sayyidina Ali, iaitu Hasan. Hasan tak nak, berkali-kali dia tolak. Akhirnya orang pujuk-pujuk dia terima. Akhirnya dia tak tahan, kerana dia orang Islam sudah berpecah banyak kelompok. Dia nak satukan cukup susah. Akhirnya Hasan yang jadi khalifah pada waktu tu, dia ambil keputusan letak jawatan, bundur. Bila dia letak jawatan, bundur, tak ada khalifah. Tak ada khalifah. Maka Hasan setuju supaya Muawiyah yang dah lama dah jadi gubernur di Syam, angkat dia jadi khalifah. Kerana dia dah ada pengalaman jadi gubernur dah lama daripada zaman Sayyidina Osman. Jadi Hasan setuju untuk serahkan tugas khalifah kepada Muawiyah. Muawiyah disambunglah tugas sebagai khalifah. Untuk gubernur, cari orang lain pula. Selama ni dia gubernur daripada zaman Sayyidina Osman. Jadi Hasan minta supaya Muawiyah dia kena terima jawatan sebagai khalifah. Maka bila Muawiyah setuju jadi khalifah, tak jadi gubernur lah, dia jadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, dia nak kekalkan pusat pentadbiran khalifah tu di Syam, kerana dia dah lama dah buat kerja di Syam, pengaruh pun dah besar kat sana. Maka bermulalah khalifah itu, dia punya pusat pemerintahan dia di Syam, di Damsyik, ibu negara Syria pada hari ini. Bila Muawiyah pegang jawatan khalifah, maka dia tegakkan kerajaan namanya Kerajaan Islam Bani Umayyah.
Dia tegakkan kerajaan Islam namanya kerajaan Bani Umayyah. Dekat mana pusatnya? Syam dan Syekh. Sebab apa nama kerajaan Bani Umayyah? Bani itu maknanya anak-anak, cucu cicit. Umayyah nama datuk mereka. Nama datuk Muawiyah bin Abu Sufyan bin Umayyah. Maka Muawiyah namakan kerajaan ini kerajaan Bani Umayyah, kerajaan anak cucu cicit Umayyah. Bila dia naik jadi khalifah, dia tukar sistem pemerintahan cara lantik khalifah. Dia tukar cara lantik khalifah. Dulu orang Islam bermesyuarat nak lantik khalifah. Bila jadi khalifah, dia jadi khalifah, dia mula tukar sistem pelantikan khalifah, iaitu dia buat sistem apa kita panggil hari ni? Pewarisan takhta. Anak dia sambung, anak dia sambung, anak dia sambung, cucu dia sambung, cicit dia sambung, keturunan dia sambung. Dia mula ubah sistem pelantikan khalifah. Hari ni zaman moden kita panggil sistem beraja ni monarki. Pewarisan takhta. Orang lain tak layak lantik khalifah, main anak-anak keturunan dia. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan anak cucu cicit Umayyah. Khalifah yang pertama kerajaan Bani Umayyah ni, khalifah yang pertama tu Muawiyah. Baik. Jadi Muawiyah ni merupakan pengasas kepada kerajaan Bani Umayyah pada tahun 41 Hijrah. Kerajaan tu tertegak pada tahun 41 Hijrah. Kerajaan Madinah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tak ada dah kerajaan Madinah. Jadi pusat khalifah dah berubah pergi ke Syam, Damsyik. Jadi khalifah ni memerintah di sana, ya. Cuma dia ada jugalah gubernur-gubernur. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia di Damsyik pada tahun 60 Hijrah. Pada tahun 60 Hijrah. Muawiyah terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang pintar, cekap, orangnya cerdik. Yalah, dia anak Abu Sufyan, anak orang kaya. Jadi pendidikan dia terjaga lah. Ayah dia Abu Sufyan, pemimpin Mekah, orang politik, orang kaya. Maka sebab tu Muawiyah dia punya pendidikan dia elok lah. Taklah macam anak orang lain, ya? Dia cerdik. Beliau berasal daripada kalangan orang yang ada kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat Arab. Hal itu selari dengan keturunan dan kedudukan keluarganya yang terhormat di dalam masyarakat Arab semenjak sebelum memeluk Islam lagi. Muawiyah anak Abu Sufyan, ayah dia Abu Sufyan tu tokoh lah, ya? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah pula. Tok keturunan tu tokoh Mekah zaman dulu. Jadi keluarga ini keluarga bangsawan, keluarga orang-orang berada, keluarga orang besar. Baik. Selain daripada Muawiyah terkenal sebagai salah seorang yang bijak dan pintar, beliau juga terkenal sebagai seorang yang petah bercakap. Cakap pandai, ucapan ceramahnya memukau orang. Dia pandai cakap, berdebat, berhujah, pandai. Muawiyah merupakan seorang yang mempunyai perancangan dan wawasan yang tinggi dan jitu. Lantaran itu beliau sentiasa tenang dalam menghadapi sesuatu, gigih dan sentiasa sabar dalam menghadapi rintangan dan perjuangan hidup. Walaupun Muawiyah ni anak kepada Abu Sufyan ni, walaupun Muawiyah bukanlah merupakan di kalangan sahabat yang awal memeluk Islam, dia masuk Islam waktu Nabi masuk ke Mekah tahun ke-8 Hijrah. Ayah dia Abu Sufyan serah diri, Abu Sufyan memeluk Islam. Anaknya Muawiyah pun serah diri juga memeluk Islam. Jadi Muawiyah dengan ayahnya Abu Sufyan ni bukanlah orang yang awal memeluk Islam. Tapi walaupun Muawiyah masuk Islam lewat, tapi dia sedar diri. Dia sedar diri. Bila dia masuk Islam lewat, Nabi berdakwah di Mekah, dia tak masuk Islam lagi. Muawiyah dengan ayah dia Abu Sufyan ni. Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-8 Hijrah. Nabi ajak 10,000 tentera Islam masuk ke Mekah. Barulah Abu Sufyan serah diri masuk Islam. Anaknya Muawiyah pun serah diri masuk Islam. Bila Muawiyah memeluk Islam lewat tahun ke-8 Hijrah baru memeluk Islam, ayahnya Abu Sufyan pun memeluk Islam tahun ke-8 Hijrah. Bila mereka sedar mereka masuk Islam lewat, tahu dah masuk Islam lewat, mereka sedar dia tahu dah lewat, maka dia sedar apa dia?
sedar, dia kena bersungguh-sungguh lebih daripada orang lain untuk menuntut ilmu. Dah tahu kamu tu lewat, bila ada majlis Nabi, jangan tinggal lah, jangan miss lah. Pantang ada majlis Nabi di mana-mana, mesti hadir. Kerana dia sedar dia lewat, dia sedar dia orang baru, dia sedar banyak benda yang dia tak tahu, dia sedar banyak benda dia dah tertinggal. Sepatutnya begitu. Macam kita lah, mari kesedaran untuk berubah tu dah di usia tua dah kan? Mari perasaan nak berubah. Dulu kaki nombor ekor, tua dah baru sedar. Lepas dah melingkup main nombor ekor, tak untung punya berapa tahun dah baru berubah. Banyak macam tu. Main nombor ekor tak kaya-kaya dia, dah tak kaya-kaya juga baru berubah, baru jumpa tangga masjid. Tak apalah, Allah beri hidayah. Bila kita sedar kita dah berubah tu, usia dah tak macam orang lain, maka kita kena lebih lah sikit, kena cepat lah sikit. Ada majlis ilmu pergi cari, dengar ada orang ceramah pergi mana, pergi ajar, mengaji apa semua segala macam. Kadang-kadang kita tahu kita lewat. Bila kita tahu, kita sedar kita ni dapat hidayah, berubah ni dah lewat, jadi kita tu kena speed tu laju sikit daripada orang lain. Kerana kita baki umur kita ni tinggal berapa kita pun tak tahu, kena lebih lah sikit. Maka begitulah sahabat-sahabat Nabi. Bila mereka tahu mereka masuk Islam lewat, menyebabkan mereka usaha lebih. Ada majlis Nabi pergi, ada majlis Nabi pergi, belajar. Kadang-kadang mereka lebih alim daripada orang yang awal memeluk Islam. Macam juga ada masyarakat kita yang berubah di usia dah lanjut, tua lah, tapi kalau usahanya gigih, pergi belajar, pergi mengaji apa segala macam, kadang-kadang dia lebih banyak tahu urusan agama berbanding kita tak lama ni. Kalau kita rasa kita dah lama kan ngaji pun, tu problem dia. Problem dia kita rasa kita dah lama. Ustaz ni cerita benda sama kan, aku tahu dah. Malam ni dia dengar pula, aku dengar dah. Menyebabkan akhirnya banyak benda kita tertinggal sebenarnya, sebab kita rasa kita dah lama. Akhirnya orang yang baru dapat hidayah, dia usaha lebih, silat-silat dia lebih banyak dan ada pengetahuan berbanding dengan kita. Jadi sahabat Nabi dia sedar benda tu. Maka Muawiyah ni ditekun belajar tentang Islam. Ada majlis bersama Nabi, dia ikut. Setelah dia memeluk Islam, disebabkan dia orang yang bijak, pandai menulis, cerdik, maka Nabi lantik dia sebagai salah seorang penulis, wahyu. Baik tuan-tuan sekalian, lepas Nabi wafat, Muawiyah teruskan perjuangan Islam. Dia bersama-sama dengan orang Islam memberikan sumbangan kepada Islam. Antaranya zaman Abu Bakar jadi khalifah. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Muawiyah dia ada abang ataupun adik dia, adik-beradik lah. Abu Bakar jadi khalifah, Muawiyah dengan adik-beradik dia bernama Yazid bin Abu Sufyan. Ya. Muawiyah anak Abu Sufyan. Muawiyah ni adik-beradik dengan Yazid bin Abu Sufyan juga. Jadi zaman Abu Bakar jadi khalifah, Muawiyah dengan saudara dia, adik-beradik dia bernama Yazid ni, dilantik untuk menjadi ketua bagi meluaskan wilayah Islam dan memerangi pihak musuh, sebarkan Islam ke tempat-tempat yang baru hadapi pihak musuh. Dia pimpin perang dengan adik dia, Muawiyah dengan Yazid, dua-duanya anak Abu Sufyan. Walaupun masuk Islam lewat, tapi pengorbanan jasa mereka besar. Disebabkan keteguhan iman mereka, perancangan rapi, semangat dan kesabaran, kebijaksanaan Muawiyah, maka banyak negara dan wilayah telah berjaya ditakluki di zaman Abu Bakar itu. Bila Abu Bakar lantik Muawiyah dengan Yazid, adik-beradik ni jadi panglima perang. Sampailah Islam tersebar sampai ke Beirut hari ini mana? Lebanon, ibu negara Lebanon. Itu sampai di zaman itu Abu Bakar jadi khalifah. Ya, Muawiyah dengan Yazid, adik-beradik ni jadi panglima perang. Islam sampai ke Beirut, Lebanon. Baik tuan-tuan sekalian, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Muawiyah jasa dia pun banyak juga. Di zaman Umar jadi khalifah, Muawiyah diutus oleh Sayyidina Umar pergi ke Jordan dan dilantik menjadi gubernur kat sana. Jadi gubernur di sana. Baik, kemudian Muawiyah pernah jadi gubernur di Syam di zaman Sayyidina Osman, jadi gubernur. Dia ni orang cerdik, anak pemimpin politik, jadi pengalaman pegang jawatan ni ada. Dia pernah jadi gubernur di Jordan zaman Sayyidina Umar, kemudian zaman Sayyidina Osman dia pernah jadi gubernur di Syam.
Baik, tuan-tuan sekalian, ni latar belakang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Sehinggalah bila Sayyidina Ali meninggal dunia, Hasan memerintah 3 bulan, kemudian Hasan berundur, akhirnya Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Cumanya di zaman dia jadi khalifah tu adalah sedikit ujian Allah kepada sahabat-sahabat di zaman itu, iaitu berlakunya perang saudara. Perang saudara di antara orang Islam dengan orang Islam, ya. Sayyidina Ali berperang dengan pasukan Muawiyah, Sayyidina Ali berperang dengan pasukan Sayyidatina Aisyah, ya. Akhirnya selepas daripada Sayyidina Ali meninggal, Hasan jadi khalifah beberapa bulan, Hasan berundur, Muawiyah naik pula jadi khalifah, ya, naik jadi khalifah. Bila Muawiyah jadi khalifah, walaupun ada konflik antara orang Islam pada waktu itu di kalangan para sahabat, tapi sumbangan Muawiyah waktu jadi khalifah besar, ya. Pada masa pemerintahan beliau, negara Islam, wilayah Islam ni luasnya berkembang dan dapat menakluki beberapa negara luar sampai ke lautan Atlantik. Sampai ke lautan Atlantik. Muawiyah jadi khalifah, Islam sampai ke lautan Atlantik. Lautan Atlantik itu dikuasai oleh kerajaan Islam, lautan Atlantik. Yang terkenal, laut terkenal pada hari ini, ya, iaitu pada tahun 43 Hijrah. Dan di zaman Muawiyah jadi khalifah, beliau berjaya mengepung kota Konstantinopel, ibu negara Turki pada hari ini, ya. Walaupun tak berjaya tawan sepenuhnya, kota Konstantinopel itu berjaya ditawan 600 tahun lebih selepas Nabi wafat, iaitu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan yang ke-7 yang memerintah kerajaan Turki Osmaniyah. Tapi Muawiyah waktu dia jadi khalifah, dia pernah dah usaha untuk tawan kota Konstantinopel, ibu negara Turki pada hari ini. Kota Konstantinopel itu dipegang oleh pasukan salib Kristian, ya. Baik. Dan Muawiyah juga bila jadi khalifah, dia ubah pusat pemerintahan khalifah di Madinah tu, dia ubah ke Damsyik, Syria, kerana dia dah jadi gubernur lama dah di sana. Dan dialah khalifah yang pertama yang lantik pengawal peribadi. Sebelum-sebelum tu khalifah tak ada pengawal peribadi pun. Dia jadi khalifah, dia lantik pengawal peribadi, dan juga pengawal yang menjaga pintu kota, pintu kota. Baik. Muawiyah terkenal sebagai pemerintah yang hebat, dan Muawiyah juga terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang hafaz Quran. Maka kerana kecerdikan dia, kepintaran dia, waktu Nabi hidup, Nabi lantik dia menjadi salah seorang penulis wahyu. Dan dia juga seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ada sebanyak 63 buah hadis. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini beberapa perkara yang saya boleh kongsi pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kita belajar kenal sahabat-sahabat Nabi ini. Kita tak bertemu dengan sahabat Nabi di dunia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan mereka pada hari akhirat kelak, insyaAllah. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah redha kepada mereka semua, kerana jasa, susah payah dan pengorbanan mereka sampai Islam ke tempat kita pada hari ini, ya. Jadi ni 4 sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu: Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu memang penulis wahyu yang kita semua sudah sedia maklum. Wallahu ta'ala, cukup sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa